Assalamualaikum Dr. Sri. Okay, mengenai pembintangan bajet tahun 2012 baru ni, banyak keterisan yang berlaku. Okay, dan saya sendiri pernah bertanya pada kawan-kawan saya dalam kerajaan apa yang sebenarnya berlaku. So kebanyakan mereka berkata ada yang terpaksa prepare bajet dan orang atas dah sign semua sekali benda tu kan. So benda-benda yang keterisan macam ni kita nampak memang tak tahu, memang sakit hati lah. Tetapi soalan saya kepada Dr. Sri adalah apakah peranan kita sebagai pemuda? Saya tidak berpemuda sebab saya junior Samsul 2 tahun. Okay. Sebagai orang muda, apakah yang dapat kita buat untuk make sure keterisan ini tidak berlaku dalam pihak government? Apa kita yang kita boleh buat sebenarnya? Sebagai mungkin perlu diwujudkan satu grup pendesak ke macam tu yang selain daripada politik. Ya, sementara ini tentulah kita bagi kesedaran. Dia orang takut sikit. Tapi kalau nak sistem yang ada sekarang yang punca nak suruh dia betulkan, tak betul lah. Ya. Tiap tahun ketua di negara bila buat keluar laporan baru dia semua terkejut. Marah apa kami? Terkejut. Tiap-tiap tahun terkejut. Macam mana? Tahu sudah apa kami terkejut? Tahun ni terkejut tapi ulang macam itu juga. Jadi sebab itu bagi saya, selagi tidak tukar kerangka tadi saya sebut tadi. Kerangka pemikiran kita, politik, ekonomi yang bertanggungjawab, dia tak akan ada perubahan yang bermakna. Lain? Hello, good evening. Good evening, Dato'. Tak apa. Dan yeah, let him first. Okay. Hello, Assalamualaikum. Nah, yang depan. My question is, adakah kalau Pakatan Rakyat dapat ambil alih negara ini, adakah harga rumah akan diturunkan? Adakah harga rumah akan diturunkan kalau Pakatan Rakyat dapat? Harga rumah? Ya. You nak beli rumah mana? Saya tanya je. No, rumah ini problem besar. Saya tahu sebab masa saya Menteri Keuangan, ya, saya bukan Menteri Perumahan. Saya launch projek perumahan. Kalau tengok di Kerinci, projek perumahan terbesar itu, saya bukan nak kata saya seorang, ya, dia masuk. Saya minta Bank Negara, saya minta Perbendaharaan bantu. Tapi itu projek langsung. Sungai Buloh, fasa pertama untuk kos rendah. Itu saya minta Menteri Besar bagi tanah dan lancarkan. Okey. Dia perlu komitmen politik cukup kuat. Ya. Kalau you kata ikut pasaran, tak mungkin. Harga mahal. Maka sebab itu saya yakin kalau kita kata baik, housing developer, dia nak buat projek real estate 100 ekar. Nak buat rumah. Saya bagi syarat. You buat okey, kita bagi lulus cepat. Tapi you kena bagi 500 unit atau 300 unit untuk kos rendah. Kalau tegas begitu boleh. Kalau tidak, no way. Sebab orang tak mau. Developer, dia tidak mau bangunkan rumah kos rendah kerana untungnya sedikit. Ya. Dan bila untungnya sedikit, komisen yang kawan ni dapat pun sikit. So it requires dasar cukup jelas. Boleh buat. Saya kalau saya sebut Turki, orang kata memang saya baik dengan Tayyip Erdogan. Betul, saya baik dengan dia. Tapi sebab apa orang boleh sokong dia? Ya. Padahal kalau you tengok sistem itu begitu ekstrim, sekular, cukup anti. Sebut Islam, Assalamualaikum pada anti. Ya. Isteri dia pakai tudung, 3 tahun tak boleh masuk parlimen atau tak boleh jumpa presiden, tak boleh masuk istana presiden. Punya ekstrimnya, faham tak? Pakai tudung tak boleh masuk jumpa presiden. Tapi dia sabar 3 tahun. Now, orang sokong sebab bersih. Peniaga-peniaga kecil dibantu. Rumah kos rendah dia bangunkan. Dia tidak pakai slogan. Bukan juga slogan demokrasi, kita akan Islam. Slogan tidak bermakna kalau kena orang nak tengok ini harga barang kawal atau tidak. Rumah bangunkan. Bagi saya ini elemen justice dalam Islam kita laksanakan. Jadi bagi saya perumahan rakyat ini memang mesti dijadikan keutamaan dalam program agenda pembangunan Pakatan Rakyat.